Okey, jam cikgu menunjukkan 8.37. Jadi kita akan mulakan kelas dahulu dan yang lain nanti cikgu akan bagi mereka lihat rakaman Google Meet hari ini ya. Okey, sekali lagi selamat pagi dan salam sejahtera. Okey, jadi sebelum ni kita belajar tentang bab 8 iaitu topik graf fungsi. Cikgu harap kamu dah dapat kenal pasti apa itu hubungan. Okey, bahagian pertama sekali apa itu fungsi dan macam mana kamu nak kenal pasti domain, kodomain, apa lagi, julat, pasangan tertib dan juga kamu kena kenal pasti apa hubungan berdasarkan situasi yang diberikan oleh soalan. Okey, cikgu tak akan sentuh lagi bahagian pertama bab 8 ni. Nanti kalau ada masa kita akan buat ulang kaji untuk bab-bab yang kita dah belajar sebelum ni ya. Okey, kita teruskan sebab semalam cikgu dah janji untuk bincang latihan 16.8 latihan semalam 16 Ogos 2021. Okey, soalan pertama. Lengkapkan jadual berikut bagi persamaan Y sama dengan X square tolak 4X tambah 6 dengan menulis nilai Y apabila X sama dengan negatif 1. Okey, selalunya kalau soalan seperti ini, soalan dah berikan kamu satu jadual nilai. Okey, jadual nilai sudah diberikan. Apa yang kamu perlu buat cuma selesaikan semua apa yang diberikan oleh soalan. Okey, kalau ini macam mana kita nak cari nilai Y? Okey, kita dah ada fungsi. Betul? Fungsi kita adalah Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 6. Okey, apa yang kamu kena buat ialah kamu akan gantikan huruf X dengan nilai yang diberikan oleh soalan. Ini ialah negatif 1. Sekejap cikgu tukar. Okey. Alamak. Okey, bila kita letak X sama dengan negatif 1, maka Y akan sama dengan X kita gantikan dengan negatif 1. Tadi X kuasa 2 kan? Sekarang dia akan jadi negatif 1 kuasa 2 tolak 4. Ini adalah 4X. Gantikan X dengan negatif 1 dan tambah dengan 6. Okey, negatif 1 kuasa 2 akan dapat 1. Tolak, jangan hilangkan tolak dahulu. 4 darab negatif 1 akan jadi negatif 4 dan kita akan tambahkan dengan 6. 6 tiada perubahan sebab tak ada X. Okey. Kita lihat 1 tolak negatif 4. Kalau kamu tekan kalkulator dia akan jadi 5 sebab negatif dan negatif akan menghasilkan simbol tambah. Dia akan jadi positif. Okey. Jadi Y ialah 11. Bagi yang dah buat latihan, tolong semak. Kalau yang belum buat tu, cikgu harap lepas ni kamu tolong isi dalam buku latihan kamu ataupun kertas yang kamu print. Okey. Yang kedua, boleh faham? Kalau ada soalan kamu boleh tanya di dalam ruang chat. Okey. Untuk soalan 2, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y, lukis graf Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 6 untuk julat X adalah negatif 2
dan 4. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Kalau kamu lihat tanda seperti ini maksud dia kurang ataupun sama dengan, maka kamu akan ambil nombor yang ada di hadapan iaitu negatif 2. Maknanya nilai X nanti kamu akan mulakan dengan negatif 2 dan diakhiri dengan nombor 4. Kalau tak ada tanda sama dengan di bawah ni, maka kamu tak akan ambil negatif 2 dan 4. Okay. Dalam ujian kalau kamu terlebih letak nilai pun kamu mungkin kalau tak ada belas kasihan cikgu mungkin akan bagi salah lah. Okay. Untuk ini cikgu akan tunjukkan menggunakan kejap Cikgu akan tunjukkan menggunakan aplikasi Desmos. Okay, kamu boleh rujuk kepada graf yang kamu dah lukis sebelum ni. Okay. Semua boleh nampak Okay. Sekarang kita lihat. Okay. Soalan minta menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit bagi paksi X, maknanya untuk 2 cm ini ukurannya 2 cm pada kertas kamu. Okay. Untuk 2 cm adalah sama dengan nilai 1. Itu untuk paksi X. Maknanya bila sini 1, seterusnya jadi 2, 3, 4 dan bahagian kiri negatif 1, negatif 2. Sebab nilai kita tadi adalah antara, cikgu masukkan jadual nilai di sini. Okey. Ini adalah jadual nilai yang kamu dah bina tadi Okey, ini untuk paksi X. Untuk paksi Y, skala yang diberi oleh soalan adalah 2 cm bersamaan dengan 2 unit. Maka 2 cm, cikgu zoom in, sebenarnya dia sama. 2 cm, sini adalah 1. 2 cm bersamaan dengan 2 unit. Alamak. Okey, kalau kita lihat, cikgu dah betulkan. Okey. 2 cm paksi X adalah 1 unit. 2 cm untuk paksi Y ialah 2 unit. Okey, jadi bahagian atas dia akan jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Okey, sekarang kita dah buat untuk kamu buat anak panah di nombor 5 dan labelkan sebagai X dan labelkan paksi Y. Okey, sekarang kita akan masukkan kita punya jadual. Okey, tadi kita dah ada nilai X. Nilai X ialah negatif 2. Bila X negatif 2, Y kamu adalah 18. Okay, bila X adalah negatif 1, Y adalah 11.
X kosong, Y sama dengan 6. X1 sama dengan 3. X2 sama dengan 2. X3 untuk 3. Dan X4 sama dengan Y6. Siapa? Okey, ini adalah kamu punya jadual nilai tadi. Okey, kalau kamu lihat di sini, cikgu tandakan dengan warna hijau. Kita bagi besar sikit. Okey, jadi bila kamu dah tandakan, okey, untuk tandakan, kamu mulakan dengan X dahulu. Kalau X kamu adalah negatif 2, daripada sini kamu akan bergerak naik ke atas sehinggalah kamu jumpa Y sama dengan 18. Di sini. Okey, ini adalah negatif 2, kamu gerak ke atas, kamu dapat nilai 18. Okey, jadi ini adalah koordinat kamu. Ini yang kita dah pernah belajar sebelum ni. Koordinat iaitu X negatif 2, Y 18. Okey. Dan kemudian titik yang kedua kita ada negatif 1 dengan 11. Okey, macam mana kita nak tentukan 11 sebab pada skala kita cuma ada 10 dan 12 kan. Okay, cikgu zoom in sikit. Okay. Tadi kita tahu 2 cm bersamaan dengan skala 2 bagi Y. Jadi kita nak tambah 1 sahaja daripada 10 kan. Jadi 2 cm bahagi kepada 2. Okay, kita bahagikan kepada 2 bahagian. Maka kita akan dapat 1 cm di sini. Okay. 1 cm di sini akan menjadikan skala di sini adalah 11. Jadi kamu dah jumpa bila X adalah negatif 1, maka Y adalah 11 dan titik kamu ada di antara 12 dan juga 10. Okay. Kemudian kita lihat titik ketiga apabila X sama dengan 0. Okay, bila X sama dengan 0 dia ada di sini, di tengah-tengah dan Y akan jadi 6 di sini. Titik keempat X1 maka Y akan jadi 3 di sini. Okey. Jadi untuk tentukan nombor 3 sama seperti tadilah. Ini adalah 2 cm. Okey, untuk 2 skala. Jadi kita cuma nak satu skala saja, kita akan bahagikan 2 cm kepada 2 bahagian. Okey, maka di sini kamu akan dapat skala yang ketiga. Maka titik kamu akan ada di sini, 1, 3. Okey, cikgu biarkan zoom di sini dulu. Okey, kemudian titik yang seterusnya kita ada 2, 2. Maksudnya X sama dengan 2 di sini. Maka Y pun sama dengan 2 di sini. Cikgu zoom out. Okay, kemudian kita lihat titik yang kelima. Bila X 3, Y pun akan jadi 3 di sini. Dan bila X sama dengan 4, kita akan dapat Y sama dengan 6. Jadi titik kamu kena susun seperti ini.
Okey, macam mana kamu nak buat garisan? Tadi kita ada y sama dengan, ini adalah fungsi kita. Y sama dengan Y, lama, 4 tadi. Kita dapat Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 6. Okey, ini adalah titik kita. Okey, bila kita menggunakan Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 6, kita akan ada satu lengkungan seperti ini. Okey, pastikan kamu menyambung daripada titik pertama sehingga titik terakhir tanpa menggunakan pembaris. Kalau kamu nampak, kamu nampak bentuk dia adalah melengkung. Jadi, kamu tak payah guna pembaris, kamu cuma sambung menggunakan tangan. Dari titik pertama ke titik terakhir. Ini tak perlu . Dia cuma dari sini, dari titik 2 kepada 18 sehingga titik 46. Okey, boleh faham? Okey, cikgu harap kamu faham untuk yang ini. Kita akan sambung kepada jadi soalan pertama untuk latihan semalam kita dah selesaikan. Okey, kita akan lihat kepada soalan yang kedua. Michelle membuat sebuah model yang berbentuk kubus dengan panjang setiap sisinya ialah XCM dan isi padunya ialah dalam unit sentimeter padu. Apakah fungsi yang dihubungkan antara ini adalah tanda slash ini slash sentimeter padu dan X. Okey. Untuk selesaikan soalan yang pertama ni, kita tahu Y ialah isi padu. Kita akan buat satu persamaan. Kita jadikan Y sebagai isi padu dan X ialah panjang sisi. Jadi kita tahu isi padu kubus adalah panjang darab lebar darab tinggi, bukan? Bila kamu dah ada panjang darab lebar darab tinggi, soalan dah bagi setiap sisi bagi kubus adalah XCM. Yang mana kubus panjang sisi dia semua sama. Jadi kamu gantikan panjang, lebar dan tinggi dengan huruf X seperti ini. Jadi isi pada kubus akan jadi X darab X darab X. Yang mana kita boleh gantikan X ni seperti ini. Dia akan jadi X kuasa 3. Maksudnya kita ada 3X bagi isi padu kubus. Jadi kita boleh buat hubungan dia ialah Y sama dengan X kuasa 3. Sorry . Ini adalah slash. Cikgu ulang semula. Slash ialah isi padu diberi oleh soalan dan X ialah panjang sisi. Isi padu kubus panjang darab lebar darab tinggi dan kita akan gantikan panjang kepada X, lebar kepada X dan tinggi kepada X sebab semua sisi kubus adalah sama. Maka kita boleh tulis isi padu kubus sama dengan X kuasa 3.
Okay, yang membuatkan hubungan bagi slash ialah, okay, kita gantikan isi pada kubus ni kepada slash sama dengan X kuasa 3. Okay, ini cara kamu kalau soalan minta kamu tulis fungsi yang menghubungkan satu set kepada satu set. Okay, kalau ini dia menggunakan set yang pertama dia ialah isi padu, set kedua ialah panjang sisi. Okay, kalau kamu dah faham yang ini, kita akan teruskan untuk membuat ataupun plot satu graf bagi fungsi yang kita dah dapat. Okay. Sebelum kita mulakan, kita akan buat satu jadual nilai. Okay, untuk terangkan kepada kamu, cikgu akan gunakan seperti tadilah. Okay, untuk jadual nilai, kita akan mulakan dengan 0, 1, 2, 3 dan 4. Sebab tadi tanda yang digunakan oleh X ialah kurang ataupun sama dengan 0. Okay, nilai X. Okay, jadi untuk mendapatkan nilai Y, kita tahu Y, okay, ataupun slash. Ini adalah slash. Gantikan dengan slash. Oh, tak dapat. Okay, Y ialah kita punya slash dan X1 ialah kita punya X. Jadi bila X sama dengan 0, okay, kamu boleh buat pengiraan. Okay, kejap cikgu buat calculator. Okay, ataupun kamu boleh kira sendiri. Kita tahu X ialah X pula. Y ialah ataupun slash ialah X kuasa 3. Bila kita gantikan X dengan 0, kita akan dapat 0. Apa-apa 0 kalau kuasa 3 dia akan jadi 0 juga. Okay, kita tekan calculator. 0. Harap semua boleh nampak. 0 kuasa 3. Okay, kita akan dapat nilai 0 juga. Okay, kemudian 1 kuasa 3. Kita akan dapat nilai yang sama iaitu 1. Kemudian kita ada 2 kuasa 3. Kita ada nilai 8. Kemudian kita ada 3 kuasa 3. Kita ada nilai 27. Dan yang terakhir, 4 kuasa 3. Kita akan dapat 64. Kalau kamu tak nak buat pengiraan satu-satu pun boleh. Dan kalau untuk ini, cikgu akan tandakan menggunakan X. Okey. Kamu lihat, titik pertama bermula di sini. 0, 1, 2 dan 27 sehingga 64. Oh, kita lupa satu perkara. Paksi. Okey, paksi yang digunakan adalah untuk paksi X, kita gunakan 2 cm kepada 1 cm sama seperti tadi. Dan untuk paksi Y, kita gunakan 2 cm kepada 10 cm. Okey, jadi kita tukar sikit sini. Jadi 10. Sehingga okey. Kita lihat
Untuk 2 sentimeter, okay, kita lihat untuk 2 sentimeter pada paksi X, kita ada nilai 1 dan untuk paksi Y kita ada nilai 10. Okay, ke atas dia akan jadi nombor positif, ke bawah dia akan jadi nombor negatif. Cikgu tukarkan warna, sekarang kita gunakan warna biru. Okay, merah lah. Okay, ini adalah titik kita. Bila X adalah kosong, Y kita adalah kosong. Cikgu zoom in. Okay. Bila X kita adalah 1, Y juga 1. Sama seperti tadi, kita ada 2 cm di sini bersamaan dengan 10. Untuk mendapat 1, kita akan bahagikan 2 cm ni kepada 10 yang mana ini ukuran dia adalah 0.2 cm. Kalau gunakan kotak, ianya sama dengan 1 kotak. Kalau ikut kertas graf yang warna hijau atau warna biru tu. Okey. Kemudian bila X adalah 2, Y kita adalah 8. Ianya semakin dekat dengan nombor 10. Okay. Kemudian bila X adalah 3, Y adalah 27. Di sini. Dan bila X ialah 4, kita lihat semakin ke atas, Y ialah 64. Okay. Kita cuba buat garisan di sini. Okey. Ini adalah graf bagi soalan kedua. Ini sepatutnya dia lebih melengkung. Kita cuba buat garisan lebih melengkung. Y sama dengan X kuasa 3. Okey, seperti ini. Lihat warna hijau daripada titik 1, 0, 0, dan 464. Okey, dia akan jadi seperti inilah. Okey, ini adalah graf Rubik. Okey. Kalau cikgu zoom out, dia akan jadi bentuk seperti S. Nanti cikgu akan kongsikan link bagi video graf yang cikgu dah buat sebelum ni. Okey. Jadi ini sahaja yang kamu perlu buat. Dan kalau soalan bagi kamu 10 markah, kamu dah dapat 10 markah penuh kalau kamu dapat sambungkan titik pertama sehingga titik terakhir dengan lengkap. Okey. Kalau tak ada masalah dan tak ada pertanyaan, kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Okey, semua masih segar. Okay, mungkin kita akan habis awal hari ini sebab 9.30 nanti kita akan cuba buat kuis berdasarkan apa yang kita dah belajar hari ini. Kita take tu sekejap. Bagi yang baru masuk, bagi yang baru masuk, tolong isi kehadiran dahulu di sini. Oh, salah. Sekejap cikgu sharekan kehadiran. Okey, ini ada link. Boleh isikan kehadiran mengikut kelas masing-masing kalau siapa yang belum isi.
Okey, boleh cikgu teruskan? Semua senyap je hari ni. Cikgu harap kamu faham apa yang disampaikan oleh cikgu hari ni ya. Okey, hari ni kita tak akan lukis graf. Okey, melainkan kamu tak siapkan latihan semalam, kamu boleh buat latihan tu bila kita dah habis kelas ni ya. Okey, untuk hari ni kita akan belajar cara untuk mentafsir graf fungsi. Okey, kamu dah tahu bentuk-bentuk graf. Kita akan lihat. Okey, berdasarkan graf yang dilukis, kita sebenarnya boleh buat tafsiran ataupun ramalan mengikut hubungan yang diperoleh daripada pemboleh ubah yang diberi oleh soalan. Okey, jadi sebagai imbas semula, ini adalah bentuk-bentuk graf fungsi yang kita kena tahu, kamu kena tahu. Kita ada graf linear. Graf linear adalah graf garis lurus. Kemudian graf kuadratik, dia boleh jadi senyum ataupun murung, U atau N. Okay. Yang membezakan dia adalah positif dan negatif. Kalau kamu lihat kepada gambar yang ditunjukkan. Kemudian kita ada graf kubik. Okay, tadi kita dah buat dua graf ni, kuadratik soalan yang pertama dan kubik untuk soalan yang kedua. Okay, dia berbentuk seolah-olah S. Okay. Kemudian kita ada graf salingan. Okay, apabila nilai X adalah pecahan ataupun mempunyai kuasa negatif 1. Okey, jadi kita lihat kepada contoh. Okay. Contoh ini daripada buku teks. Rajah 10 menunjukkan graf fungsi Y sama dengan 2X tambah 2. Okay, berdasarkan graf, soalan minta kamu tentukan nilai Y apabila X sama dengan 2. Okay, kita ada paksi X dan paksi Y. Untuk menjawab soalan ni, pertama sekali kamu kena tentukan nilai X sama dengan 2. Okay, kamu lihat dalam yang dibulatkan dengan tanda merah ni. Okay, bila X sama dengan 2, kamu panjangkan anak panah ke atas sehingga kamu menyentuh graf garisan yang dilukiskan. Kita zoom in sikit. Okey, kamu lihat bila cikgu panjangkan X sama dengan 2 menggunakan anak panah dan bersentuhan dengan graf yang dilukis. Okey. Ianya akan bertemu di sini. Dan seterusnya, kita akan buat satu anak panah yang baru ke arah paksi Y. Okey, paksi Y. Jadi kita tahu apabila nilai X sama dengan 2 dan Y akan sama dengan 6. Okey. Jadi kita boleh tulis penyelesaian daripada graf apabila X sama dengan 2 maka Y akan sama dengan 2. Itu sahaja caranya kamu nak tafsir graf yang diberi oleh soalan. Okey, kemudian kita lihat B, nilai X apabila Y sama dengan 4. Sekarang dia bagi nilai Y. Tadi dia bagi nilai X untuk cari Y. Sekarang soalan bagi nilai Y untuk cari nilai X. Sama seperti tadi. Tentukan Y sama dengan 4 di sini. Okey. Panjangkan ke arah garis graf yang kamu dah lukis ataupun graf yang diberi oleh soalan. Dan tujukan sehingga paksi X. Maka bila bila Y sama dengan 4, maka X sama dengan 1. Okey, boleh faham? Kalau boleh faham, tolong bagi respon di ruang chat. Okey. Kita lihat, ini kita skip. Okey, kita lihat contoh 12. Graf fungsi di sebelah menunjukkan pergerakan sebiji bola yang dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Berdasarkan graf, tentukan
A, jarak bola itu dari tanah pada minit pertama. Okey. Ini adalah contoh soalan yang memang selalu akan dikeluarkan dalam soalan. Dia tak jadi macam tadi ya. Kalau tadi dia terus kepada nombor kan, dia tak bagi tahu nilai unit bagi X dan Y. Okey. Kalau untuk ni, dia bagi X kita adalah masa dalam unit minit dan tinggi Y adalah tinggi dalam unit meter. Jadi untuk A, sebenarnya dia sama macam tadi. Jarak bola itu dari tanah pada minit pertama. Minit adalah unit bagi masa. Masa ialah pada paksi X. Maka kita boleh tulis di sini X sama dengan 1. Okey. Dan kita panjangkan anak panah dan kita akan dapat Y sama dengan 2. Okey, cikgu ulang. Apabila X sama dengan 1, kita punya masa, Y akan sama dengan 2. Maka jarak bola dari tanah pada minit pertama ialah 2 meter. Okey. Ini kamu boleh rujuk kepada buku teks kamu. Okey. Soalan kedua. Tentukan masa bola menyentuh tanah. Okey. Bila bola menyentuh tanah, kita akan ada ketinggian sama dengan 0. Okey, ataupun sifar. Sebab dia tak ada tinggi lagi dah. Dia dah memang dah di bawah sekali. Contoh bola di sini, dia lompat naik atas, dia di atas kan. Bila dia jatuh semula dan menyentuh tanah, ianya ada pada ketinggian sifar. Okey. Maka, bila kita lihat kepada paksi X, tinggi adalah paksi Y. Okey, Y ialah 0. Maka kita akan lihat kepada paksi X, kiri atau kanan. Kalau ini kita lihat ke kanan sebab kita punya garisan graf adalah di sebelah kanan. Okey, bila Y sama dengan 0, X sama dengan 2. Maka bola menyentuh tanah pada minit yang kedua. Okey, jawapan kamu betul. Cikgu akan bagi kamu markah penuh kalau kamu tulis kesimpulan seperti ini. Okey. Apabila ketinggian bola ialah sifar ataupun 0 ataupun menyentuh tanah. Okey, bola menyentuh tanah pada minit yang kedua. Seperti itulah. Okey. Kita lihat soalan yang lebih kompleks. Kalau terlalu cepat, kamu tolong maklumkan kepada cikgu. Okey. Contoh 13. Dalam Expo Keusahawanan yang lepas, Anis telah menjual nasi goreng di gerai Persatuan Pengguna. Graf di sebelah menunjukkan bilangan bungkus nasi goreng yang dijual dengan keuntungan yang diperoleh Anis. Okey, berdasarkan graf, berapakah keuntungan yang diperoleh Anis sekiranya dia berjaya menjual 20 bungkus nasi goreng? Okey. Jadi, kita ada paksi X ialah bilangan bungkus nasi goreng. Kemudian paksi Y adalah kita punya keuntungan. Soalan A, data yang diberi oleh soalan A ialah Anis berjaya menjual 20 bungkus nasi goreng. Bermakna kita dah tahu kita akan mulakan dengan 20 bungkus nasi goreng. Okey, dia dah bagi nilai X, soalan minta kamu cari nilai Y pula, iaitu keuntungan. Jadi kita buat anak panah. Okey, maka kita akan tahu keuntungan yang Anis dapat ialah RM10. Okey. Kemudian soalan yang kedua. Jika Anis mendapat keuntungan sebanyak RM20, berapa bungkuskah nasi goreng yang telah dijual? Okey. Ini terbalik pula. Yang diberi oleh soalan adalah RM20 iaitu dia punya keuntungan. Keuntungan ialah pada paksi Y. Okey, maka soalan dah bagi kamu nilai Y dan soalan minta kamu cari nilai X. Okey, panjangkan. Kemudian kamu akan dapat, kalau Anis ada keuntungan, dapat keuntungan RM20,
maka dia sebenarnya telah menjual 40 bungkus nasi goreng. Okey. Untuk soalan ni kamu bagi jawapan yang pendek macam ni, okey. Okey, untuk C. Berapakah keuntungan Anis jika 26 bungkus nasi gorengnya terjual? Kalau kamu lihat, skala yang diberikan oleh soalan ialah 20 sehingga 30. Maknanya 2 cm bersamaan dengan 10 unit. Tapi soalan bagi, soalan nak 26, maka 26 dia mesti di antara kedua 20 dan 30. Maka kita kena tentukan dahulu kedudukan 26 bungkus nasi. 26 bungkus nasi ialah pada paksi X. Okey, cikgu dah tentukan di sini untuk kamu. Okay, 26 ada di sini. Ini adalah 2 cm. Okay, yang mana satu kotak bersamaan dengan nilai 1 ataupun skala 1. Jadi untuk 26 kita perlukan 6 kotak yang seterusnya. Okay. Jadi bila kamu dah jumpa X adalah 26, okay, kamu panjangkan, maka kamu akan dapat di sini ialah 13. Okay. Pada paksi Y ianya menunjuk kepada 13. Bermakna kalau Anis jual 26 bungkus nasi, sebenarnya dia mendapat keuntungan 13 ringgit. Okay. Boleh faham ah? Okay. Ini soalan yang meminta kamu buat satu ayat berdasarkan graf yang diberi. Okay, soalan D. Nyatakan satu inference yang sesuai bagi graf jualan itu. Okay. Kalau kita lihat, kita lihat daripada O kosong sehingga habis. Setiap yang dia jual, kalau dia jual 10 bungkus, dia dapat RM5 keuntungan. 20 dapat 10 dan meningkat. Semakin banyak dia jual nasi goreng. Okay, semakin banyak bilangan bungkus nasi goreng yang Anis jual, dia akan dapat lebih banyak keuntungan dengan gandaan 5. Okay, jadi di sini kamu boleh tulis, jumlah keuntungan Anis akan meningkat apabila bilangan bungkus nasi goreng itu bertambah. Okay, makin bertambah, makin banyak keuntungan. Ikut ayat kamulah asalkan maksud dia sampai. Okay, ataupun kamu boleh tulis, bilangan bungkus nasi goreng meningkat, maka keuntungan yang Anis dapat pun meningkat. Tak kisahlah antara dua tu. Okey. Kemudian kita lihat kepada E. Berdasarkan trend graf tersebut, ramalkan keuntungan Anis jika 60 bungkus nasi gorengnya berjaya dijual. Tapi ya, graf yang kamu ada diberi kepada kamu, dia cuma sehingga 50 bungkus. Jadi macam mana kamu nak jawab E? Okey, untuk ini apa yang kamu boleh buat? Kamu boleh panjangkan garisan graf kamu di sini. Okey, kamu cuma boleh panjangkan bagi graf linear sebab kita dah tahu semakin bertambah nasi goreng, semakin banyak keuntungan yang kita dapat. Okey, jadi cikgu dah panjangkan di sini. Maka kita tahu, pada 60 unit nasi goreng, Anis akan dapat keuntungan sebanyak RM30. Okay. Kalau tak ada masalah, kita lihat kepada contoh yang terakhir. Okay, ini dia kompleks sikit. Ini tahap yang paling susah lah. Encik Kartik ialah seorang arkitek.
dia diminta untuk membina sebuah gerbang pintu dan pintu gerbang yang direkannya mewakili graf fungsi diberi dengan keadaan Y ialah tinggi pintu dari tanah mengufuk dan X ialah jarak mengufuk dari sebelah kiri pintu gerbang itu. Okay, maknanya ini adalah bentuk gerbang kita. Ini tinggi. Okay, ini dari kiri ke kanan. Maknanya bukaan daripada kiri ke kanan. Okay, soalan 1, nyatakan jarak di antara dua tiang pintu gerbang itu pada ketinggian 21.5 meter. Okay, jadi kita tentukan 21.5 meter. Cikgu zoom. Okay, 21.5 meter ada di sini. Cara dia, ini adalah 2 cm. Okay, 2 cm dibahagikan dengan 5. Okay, maknanya satu kotak kecil ni, dua kotak kecil akan sama dengan 2 unit. Okay. Maknanya satu unit, dua kotak kecil bersamaan dengan 1 unit. Jadi kalau 1.5 kita perlukan 3 kotak. Okay. Jadi kalau kita buat garis, ini adalah graf kuadratik. Maknanya kamu akan ada 2 nilai bagi kiri dan kanan. Sebab dia akan sentuh, kalau kamu panjangkan lagi di sini, dia akan jumpa satu lagi titik persilangan pada graf yang seterusnya. Okay, kita lihat kepada titik yang pertama dia bertemu di sini. Dia ada 2.1 meter. Maknanya bila tinggi dia 21.5, sebelah kiri jarak dia daripada kosong adalah 2.2. Okay, kita panjangkan dan bahagian kedua dia adalah jarak dia 9.8 meter. Jadi jarak antara dua ni, okay, untuk cari jarak kita akan gunakan 9.8 meter, okay, di sebelah kanan. Tolak kepada di sebelah kiri dan akan menghasilkan jawapan 7.6 meter. Okay, jangan risau kalau masih tak faham, nanti cikgu akan kongsikan video yang kita dah pelajari hari ini supaya kamu boleh rujuk semula. Okay, kita lihat soalan yang seterusnya. Nyatakan tinggi maksimum pintu gerbang itu dan seterusnya cari jarak mengufuk dari sebelah kiri pintu gerbang. Tinggi pintu gerbang adalah Y. Okay. Dan seterusnya cari jarak mengufuk dari sebelah kiri pintu gerbang. Okay. Jarak mengufuk dari sebelah kiri pintu gerbang adalah kita punya X. Okay. Tinggi maksimum maksud dia ada di atas ini. Maka kita dah dapat selesaikan yang pertama, tinggi maksimum pintu gerbang ialah 36. Okay. Untuk yang kedua, jarak mengufuk dari sebelah pintu gerbang. Maksudnya dia nak cari X. Kita dah jumpa Y sama dengan 36. Dan untuk mencari X, kita panjangkan daripada titik tertinggi ke bawah. Maka kita tahu jarak mengufuk dari sebelah kiri pintu gerbang adalah 6 meter. Okay. Kita ada 2 minit lagi. Okay, kita teruskan. Okay, ini yang terakhir, betul-betul terakhir ni. Terangkan trend bagi graf itu. Trend, inference, kesimpulan. Soalan seperti ini, dia minta kamu buat ayat berdasarkan graf yang diberi. Okey. Terangkan trend. Kalau kamu lihat kepada graf yang diberi, mula-mula dia naik ke atas. Okey, sampai satu tahap. Okey, dia pada puncak dia akan menurun ke bawah. Okey, jadi apa yang kamu boleh buat di sini? Tinggi pintu gerbang itu akan bertambah. Okay. Tadi kita tengok dari bawah naik ke atas, maknanya dia akan sentiasa bertambah. Okay. Y ialah tinggi.
dan dia akan mencapai satu tahap maksimum, maknanya dia cuma boleh berhenti sampai sini sahaja. Okay, apabila jarak mengufuk dari sebelah kiri pintu gerbang ialah 6 meter, maknanya dia akan sampai puncak tertinggi iaitu 36 bila jarak antara kosong ni, hujung sini sampai sini adalah 6 meter. Okay. Lepas saja sini, okay, selepas 6 meter tu, pintu gerbang itu, tinggi pintu gerbang akan semakin berkurang. Itu trend yang kamu boleh tulis bagi graf. Okay, boleh faham? Mungkin ada yang masih tak faham. Kita akan cuba buat latihan menggunakan quiz. Okay, lepas ni cikgu akan bagi quiz. Okay, quiz ni secara live jadi kalau kamu tak join sekarang, kamu tak boleh ni lah. Tak boleh tengok soalan tu lagi lah. Okay, kamu boleh tengok ruang chat ataupun di WhatsApp. Cepat, kita tunggu kawan kamu yang lain masuk. Sambil-sambil tu kamu boleh buka, belek-belek balik buku teks kamu. Okay. Kuis ni berkaitan dengan, ada 10 soalan. Okay, kamu akan cuba untuk jawab dan yang paling cepat menjawab akan dapat tempat pertama. Kamu akan jawab soalan sehingga kamu dapat betul. Maknanya kalau kamu salah, kamu akan ulang soalan tersebut sehingga kamu dapat jawapan yang betul. Kita tunggu sehingga 9.40 boleh?
untuk mengurangkan penggunaan data, kalau kamu rasa data kamu tak banyak, kamu boleh keluar daripada Google Meet, tapi kamu kena join quiz sebab kamu boleh tengok quiz kamu menggunakan handphone kamu sendiri. Jangan lupa untuk isi kehadiran. Okay, kita ada 4 minit lagi. Kita akan mulakan tepat 9.40 jam cikgu. Baru 16 orang daripada 3 kelas. Mana yang lain ni? Okay, kepada yang baru masuk, sekarang kita tengah buat quiz. Okay, cikgu ada kongsikan link di grup. Okay. Kalau kamu rasa line kamu tak berapa kuat, kamu boleh pergi kepada quiz tersebut sahaja. Okay, kamu boleh keluar daripada Google Meet. Tapi jangan lupa untuk isi kehadiran Google Form yang cikgu dah sharekan sebelum ni jugalah. Okey, cikgu ulang semula.
untuk kuis ni kita ada 10 soalan. Okey. Apa yang kamu perlu buat adalah cuma jawab soalan dan kita akan menggunakan tapak permainan ular. Okey, kalau kamu pijak kepada tangga, kamu akan naik ke atas, dan kalau kamu pijak pada ekor ular, kamu akan turun ke bawah. Okey. Untuk soalan 10 soalan, kamu kena jawab sehingga kamu dapat betul. Kalau kamu salah, kamu akan undur satu tapak ke belakang. Dan kalau kamu betul, kamu akan baling dadu sekali lagi untuk bergerak ke hadapan. Okey. Orang pertama yang menyelesaikan 10 soalan akan mendapat tempat pertama dan seterusnya. Hai Fendeli. Sekarang kita tengah buat game quiz. Jadi kamu boleh pergi kepada WhatsApp kamu, cikgu ada sharekan link quiz. Okey, sebab cikgu tengok ramai yang masih nak masuk, jadi kita tunggu lagi 2 minit. Okey, 2 minit. Okey, jadi kita akan mulakan quiz. Okey, kamu diberi masa 20 minit. Okey, kita ada 10 soalan, 20 minit untuk menjawab. Sekiranya kamu tidak berjaya menjawab dalam masa 20 minit, permainan akan ditamatkanlah. Okey, semoga berjaya dan okey, kita akan mulakan sekarang. Okey, sekarang ni di tangga pertama, Joyce. Wow, begitu pantas.
Okey, kita ada 2 orang yang telah berjaya ke garisan penamat. Okey, tahniah Nur Alia Amira dan Syahril. Okey, dan tempat ketiga Deborah dengan mata 47.5. Okey, tahniah Michelle Amber dan Madeline Olivia. Dan masih ada beberapa lagi yang masih belum menamatkan. Tahniah Ariana Elisa. Okey, ada yang tidak berapa baik. Dia asyik terpijak ekor ular saja, jatuh saja dah. Okay, tahniah Farisha. Okay, kita baru ada 7 orang yang menyelesaikan pertandingan. Daniel, tahniah. Okay, kepada yang dah siap di Google Meet, how's your feeling? Best tak game ni? Adakah soalan dia mencabar? Sebab kalau macam best, mungkin nanti cikgu akan buat pertandingan. Okay, kita boleh cuba jawab soalan dan cikgu akan sediakan hadiah. Okay. Kalau dapat sambutan, kita akan buatlah. Mungkin di masa akan datang. Okay, kita ada beberapa orang lagi yang belum menyelesaikan. Kuan, Leonil, Joyce dan Clarissa, tahniah sebab dah habiskan kuis. Flenderly, Adriana Dahai. Okay, kita ada 12 orang lagi yang belum menyelesaikan. Okay, tahniah Joel kerana menghabiskan. Lihat masih ada beberapa lagi. Okay, Fredion, Anayumi, tahniah sebab menghabiskan. Cikgu rasa yang masih belum gerak ni mungkin dia ada masalah internet kot.
Adakah semua yang join Google Meet semua dah menjawab? Sudah menghabiskan game? Sudah. Sudah ha? Okey, jadi sebab mungkin yang join tu tidak join Google Meet, jadi kita akan biarkan mereka bermain dahululah. Okey, cikgu akan umumkan. Kamu nak tunggu sehingga habis? Kamu nak tunggu untuk lihat pemenang? Cikgu tengok tak bergerak sejak ni. Okey, kita tunggulah sehingga pukul 10. Okey, cikgu akan umumkan nanti pemenang. Mungkin sama ada di grup. Cikgu akan screenshot juga. Oh, masih ada pergerakan. Okey, kita masih ada 8 orang yang masih belum melengkapkan. Viviana dah habis. Okay, mungkin ada di antara kamu yang belum habis, tak sampai ke garisan penamat tapi dah habis soalan. Itu pun kira dah habislah. Cikgu tengok ada yang baru masuk, mungkin mereka akan mula menjawab. Okey, cikgu rasa macam tak adil saja kamu tunggu kan. Jadi nanti cikgu akan umumkan pemenang. Cikgu akan screenshot sebab mungkin kamu nak bersedia untuk kelas seterusnya selepas ini. Jadi nanti cikgu akan kongsikan rakaman video Google Meet kita hari ini untuk kamu buat ulang kaji kalau kamu masih tak faham apa yang kita buat hari ini. Okey, jadi cikgu tak beri kerja rumah untuk kamu hari ini. Okey, kita akan jumpa semula hari Jumaat nanti. Okey, kalau tak ada masalah internet, cikgu akan buat Google Meet lagi lah. Okey, dan itu sahaja untuk hari ini. Untuk yang berada di Google Meet, kamu boleh left kalau kamu dah habis bermain lah. Okey, terima kasih.
Bye.